Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sudah melaporkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya Allah telah menggerakkan hati kita untuk berniat menghadiri majlis ilmu, dan Allah juga yang mengizinkan kita hadir. Niat dan juga niat tu tercapai, kan? Innama a'malu binniyat. Kita start dengan niat. Sebab ada orang yang niat tapi dia tak sampai juga, tapi dapat pahala juga. Jadi alhamdulillah, kita syukur kerana kita sama dengan kehadiran Ustaz Fahrul yang saya muliakan. Jadi sebelum kita start dengan Ustaz Fahrul, saya inginlah sedikit sebanyak memperkenalkan, walaupun Ustaz dah memang semua dah kenal kan. Selalu baca hasil penulisan Ustaz di dalam banyak majalah dan juga di TV, di radio. Tapi saya bacakan sikit background Ustaz, yang mana Ustaz Fahrul Muhammad Junaid dilahirkan di Ipoh, Perak. Pada 20 Mei 1960. Ustaz memulakan pengajian di sekolah permasaan Sungai Rokam Ipoh. Ada ni sekolah. Dan kemudian ke sekolah menengah Sultan Abdul Halim Jitra kita. Walaupun Ustaz kelulusan bidang teknologi makanan di UiTM, namun sejak tahun 1985 beliau telah bergiat dalam bidang penulisan, khususnya dalam bidang dakwah dan juga publikasi. Dan ini dibuktikan dengan komitmen sebagai wartawan, pengarang dan akhirnya ketua pengarang kepada sebuah majalah bercorak Islam sejak tahun 1986 sehingga tahun 1993. Jadi sehingga kini Ustaz telah menulis beberapa buah buku dari pelbagai genre penulisan, di antaranya buku Melawat Arus, Jendela Hati, buku Turki, Iktibar Sebuah Empayar, buku Ideologi Kamal Atatürk, dan banyak lagi, yang mana buku ini boleh didapati di hadapan diri. Dan yang terkini, Ustaz merupakan ketua editor majalah Solusi, Seluruhan Telaga Biru Seluruhan. Jadi tanpa mengulang masa, saya dengan ceritanya menjemput Ustaz Muhammad Fahrul untuk mempaparkan bicara ilmu pada hari ini dengan tajuk Memimpin dari Hati. Ustaz, apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi dihormati Cik Zuraidi selaku Muslim Majlis, yang dimuliakan Tuan Haji Burhanuddin Saidin, pengarah MSF, selaku wakil pengurusan MPC, yang dimuliakan Encik Azwan Saleh, Presiden PKM MPC, yang dihormati Encik Khabir, Puan Hajah Rauzah, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu, yang mana pertemuan ini sekiranya kita lihat dengan pandangan mata mungkin biasa-biasa saja, tetapi apabila dilihat dengan pandangan mata hati, maka pertemuan ini sangat luar biasa. Kerana pertemuan ini ialah majlis ilmu
Yang majlis ilmu itu diumpamakan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai min raudatil jannah, daripada taman-taman syurga. Sekiranya kita berada di taman syurga, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kita banyak kebaikan. Jadi rupa-rupanya pada pagi ini Allah tidak memilih kita secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan di dalam hidup kita, semuanya mempunyai tujuan. Dan apabila kita dapat melihat tujuan itu dan kita bertindak selaras dengan tujuan itu, insya-Allah kita akan dilimpahi dengan pelbagai kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, mahu dan mampu membalas lebih daripada kadar amalan yang dibuat oleh hamba-Nya. Selangkah kita menuju Allah, Allah datang kepada kita 1000 langkah. Kita datang kepada Allah secara berjalan, Allah datang kepada kita secara berlari. Begitulah mafhum dalam sebuah hadis kursi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala nakkan kebaikan kepada kita setiap masa dan ketika, insya-Allah. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita berada di taman syurga, subhanallah, matamatnya yang kita dapat, yang pertama dapat ketenangan. Ini janji. Fa'anzilis sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Yang mana ketenangan ini sangat mahal harganya di akhir zaman. Kita mungkin ada kesenangan, tapi tanpa ketenangan, kesenangan tidak akan berarti apa-apa. Kesenangan terletak pada kuantiti harta kita, tapi ketenangan terletak pada kualiti jiwa kita. Ya, mungkin rumah kita besar, tapi bila hati kita sempit, kita rasa terhimpit, ya, sengsara, ya. Makanan lazat, tetapi hati tak tenang, maka kita tidak boleh menjamahnya dan menikmatinya. Subhanallah, dalam hidup ini ketenangan hati lebih, ya, utama daripada kesenangan fizikal kita. Walaupun tak salah untuk kita mencari kesenangan fizikal, tetapi perlu diutamakan ketenangan hati. Ya, sebab tu dia kata quality of our heart is more important than quantity of our material. Ya, ini penting. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan, barakah. Apa dia barakah? Barakah ialah kebaikan yang melimpah ruah, yang berkembang, ziyadah, bertambah-tambah. Ya, subhanallah, yang kita cari dalam hidup ni ialah keberkatan. Sedikit yang berkat lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Ya, subhanallah, dengan keberkatan hidup, ya, yang sempit akan menjadi lapang, yang susah akan menjadi mudah, yang gelap akan menjadi terang. Dalam kehidupan kita ini bukan kita mencari ke banyak soal yang kita nak banyak, kita nak cukup. Dan kecukupan tu letaknya pada keberkatan dalam hidup kita. Nak keberkatan dalam usia kita, nak keberkatan pada rezeki kita, nak keberkatan dalam rumah tangga kita. Dan apabila kita berada di dalam majlis ilmu, Allah janjikan keberkatan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan. Dosa-dosa kita terlalu banyak. Ya, subhanallah. Tak mampu kita nak memilih. Mujur dosa tidak berbau. Kalau dosa berbau, bilik ini akan berbau, ya, dengan dosa-dosa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Sebab itu kita nampak mulia bukan kerana kita mulia, tetapi kerana Allah tutup aib dan sembunyikan dosa kita. Selalu kita rasakan begitu, ya. Kita nampak dihormati, kita nampak disegani, dimuliakan orang, bukan kerana kelebihan kita, tetapi kerana Allah menyembunyikan aib dan mengampunkan dosa kita. Baik, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan darjat kita, subhanallah. Ya, darjat kita di sisi manusia, di sisi dunia ini kecil saja dibandingkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Kerana kehidupan ini sementara saja. Manusia ini ketika hidup di dunia umpama tidur, mimpi. Apabila mati baru dia terjaga. Subhanallah, ya, kita nak darjat kita yang tinggi di sisi Allah. Kerana walaupun berhimpun seluruh manusia untuk menghina kita, tetapi Allah kata mulia, tetap mulia. Tetapi kalau berhimpun seluruh manusia, ya, untuk memuliakan kita, tapi Allah kata hina, tetap kita satu hari dihinakan. Hina di dunia dan hina di akhirat. Jadi untuk kita ditinggikan darjat, seringlah berada di taman syurga, iaitu di majlis ilmu seumpama ini, insya-Allah. Nabi Sulaiman ditawarkan harta, kuasa ataupun ilmu. Ditawarkan tiga-tiga ni, mana dia nak? Ya, Nabi Sulaiman memilih untuk memilih ilmu. Ya, Nabi Sulaiman pilih ilmu,
Akhirnya dengan pilihan ilmu, harta dan kuasa juga menjadi miliknya. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya, manakala kejahilan adalah kegelapan. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin kena belajar dan perlu belajar dan sentiasa belajar. Leaders are learners. Pemimpin adalah orang yang sentiasa belajar. When you stop learning, you stop leading. Apabila kita berhenti belajar, kita akan berhenti memimpin. Nak memimpin macam mana? Ya, kerana kita tidak ada cahaya. Subhanallah, ya, kita tengok buta mata apabila tidak ada cahaya jatuh ke retina mata kita. Tapi buta hati, tak ada ilmu yang jatuh ke dalam hati kita. Buta mata, sekadar kita tak nampak jalan di dunia. Tapi apabila kita buta hati, kita tak nampak jalan menuju akhirat. Sedangkan kita ni bukan warga dunia, kita ni warga akhirat. Datuk kita dan nenek kita, Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS berasal daripada syurga. Kita nak kembali ke syurga. Terdampar ke dunia ni hanya sementara saja. Qalil, sedikit saja masa. Tengok sahabat-sahabat kita yang telah pergi. Ya, saudara-saudara kita yang pergi. Di mana mereka sekarang? Ya, mereka berada di alam barzakh. Dalam perjalanan terminal untuk menuju alam akhirat. Dan perjalanan kita adalah satu perjalanan yang panjang. Mati bukan permulaan. Mati bukan pengakhiran. Tetapi mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang tak mati-mati lagi. Infinity. Ya? Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita siapkan jiwa kita untuk berbincang tentang kepimpinan. Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan, ya, tengok tiga. Bila Allah nakkan kebaikan di taraf diri kita, itu personal kita. Yang kedua, bila Allah nak beri kebaikan pada keluarga kita, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila Allah nak beri kebaikan kepada masyarakat atau negara kita, ada tanda-tandanya, ada indicators dia. Baik, tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kebaikan kepada diri kita, apa dia? Dalam hadis kata, "May yuridullahu bihi khairan wa yufaqihu fid-din." Apabila Allah nak berikan kebaikan pada orang tu, dia beri ruang dan peluang untuk dia memahami agama. Itu tanda Allah nak bagi kebaikan. Berbeza dengan kita, kita dapat bonus, itu tanda nak bagi kebaikan lah. Ya, kita nampak harta, kita dapat sihat, itu kebaikan lah. Betul, itu satu kebaikan. Tetapi kebaikan yang ultimate, kebaikan yang paling utama, yang tanda Allah nak bagi kebaikan pada kita, apabila Allah beri ilmu yang berkaitan dengan alam, yang dikatakan kenal kita dunia ni dan kenal kita akhirat, dan apa matlamat kita hidup di dunia. Ni yang dikatakan ilmu. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebaikan kepada satu keluarga tu. Apa tanda dia? Tanda satu keluarga tu nak diberikan kebaikan ialah apabila ada ulfah ataupun ada kelembutan, kasih sayang di kalangan anggota keluarga tu dalam komunikasinya, dalam perhubungan. Ya, suami ya ada sifat lemah lembut, tolak ansur, ya, isteri begitu juga, ya, boleh memaafkan, boleh memberi maaf, kata-kata yang lembut, tidak menengking, tidak mengherdik, ya, tidak kasar, ya, dan sebagainya. Itu tanda keluarga itu nak diberi kebaikan. Bila ada kelembutan dalam keluarga. Ini penting. Jadi tengoklah diri kita tadi. Kalau kita dapat saja peluang untuk ilmu, itu Allah nakkan kebaikan pada diri kita. Keluarga kita, subhanallah, sejak akhir ni makin makin toleransi, makin bercakap, makin lembut, kemudian tindakan-tindakan kita tak kasar, mudah. Kalau salah, boleh minta maaf. Kalau orang minta maaf, mudah memaafkan dan sebagainya. Itu tanda keluarga kita nak kebaikan. Dan tanda Allah nakkan kebaikan kepada masyarakat ataupun negara kita ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan seorang pemimpin yang bertakwa. Jadi ilmu pada diri, ilmu itu adalah imam, amal itu adalah makmum. Itu pada diri. Kelembutan, ini penting. Khairukum li ahlihi, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan anggota keluarganya. Ini yang kedua, keluarga, iaitu lembut, ya, lemah lembut dalam keluarga. Dan yang ketiga, kita tengok bila Allah nakkan kebaikan kepada satu masyarakat dan negara, Allah bagi pemimpin yang takut kepada Allah. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pemimpin kita takut kepada Allah dan waktu itu rakyat akan taat kepada pemimpin. Itu yang kita harapkan, ya. Baik. Sekarang kita bincang tentang kepimpinan. Sebab tajuknya memimpin dari hati. Ya, sebenarnya kalau nak kecilkan skop kita nak buat mendidik dari hati, nak berkaitan dengan anak dan sebagainya. Tetapi kita besarkan skop,
apabila kita melihat dalam sebuah organisasi. Baik. Apa dia pemimpin? Apa dia kepimpinan? What is leadership? Kalau kita tengok dalam mana-mana buku-buku tentang kepimpinan, definisi kepimpinan satu, in one word, ialah pengaruh. Itu je. Leadership ialah influence. Itu je. Ya? Artinya, kalau kita ada pengaruh, tak ada jawatan, kita tetap pemimpin. Kita ada jawatan, tapi tak ada pengaruh, tak boleh jadi pemimpin. Betul ya? Kedudukan, jawatan bukan janji seorang itu jadi pemimpin. Tetapi yang dikatakan seorang itu boleh jadi pemimpin apabila dia ada pengaruh. Ya, sama ada pengaruhnya pada pada perkataannya, pada lisannya, pengaruhnya pada perbuatannya ataupun pengaruh pada keputusannya. Orang boleh dia mempengaruhi. Kenapa? Dia dipercayai. Contoh ya. Jadi nanti saya akan huraikan soal pengaruh ini di dalam sebuah organisasi. Baik. Saya akan mudahkan ya, di dalam sebuah organisasi kita tengok dia ada 5 tahap dalam kepimpinan dalam organisasi ya. R1, R2, R3, R4, R5. Inilah kepimpinan dalam sebuah organisasi ya. Tak apa, jangan takut. Saya akan permudahkan penyampaian. Kalau tak faham, boleh tanya dan sebagainya ya. R1 ini dikatakan ranking dalam sebuah organisasi. Ya. Tahap kepimpinan kita. Kalau kita lihat dalam organisasi, jangan lihat dalam MPC saja, dalam keluarga kita pun begitu juga. Sebab keluarga pun sebuah organisasi sebenarnya ya. Suami sebagai leader, isteri dia siapa? Isteri manager lah. Betul. Anak-anak subordinate dia. Betul. Dalam organisasi memang ada leader, ada manager, kemudian subordinate, kaki tangan sokongan dan bawahan dan sebagainya. Betul ya. Jadi begitu juga ya. Pemimpin yang paling rendah ya, pemimpin yang orang kata pemimpin berdasarkan hak ataupun right, kedudukan dia. Dia ada kedudukan sebab tu dia jadi pemimpin. Ya. Kalau dia tak ada kedudukan, orang tak pandang sebelah mata pun kat dia. Jadi akhirnya orang taat dengan dia sebab dia ada jawatan. Dan orang taat dia bukan kena dari hati, tapi kena ambil hati. Ambil hati lah dia nak buat, kita kata. Bila dia terkeluar je daripada jawatan, tak ada jawatan, orang pandang sebelah mata pun tidak. Ini orang yang paling rendah dalam kepimpinan berdasarkan jawatan. Kalau di rumah, kepimpinan kita berdasarkan apa? Senior kita lah. Ya, kita ni, bapa. Ya, dan sebagainya. Kita tarik telinga anak kita, ni ingat ni bapak ni ayah. Kita takutkan dengan otoriti kita ya. Itu kepimpinan yang paling rendah. Tapi tak salah untuk ada kepimpinan jawatan, tak salah. Bukan artinya jawatan tak perlu dalam kepimpinan. Perlu. Tapi perlu dinaikkan ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua dalam kepimpinan ialah dikatakan relationship. Ni penting ya. Kita perhubungan yang baik dengan semua orang. Relationship. Perhubungan ya. Maksudnya ya, di samping kita memimpin, kita ada pengarah ke, kita pengurus ke dan sebagainya, tapi kita ada perhubungan yang baik, tegur sapa kita, kemesraan kita dan sebagainya. Ada orang kata personal touch. Ya, jumpa orang tak ada terus, kerja semalam dah siap. Tak ya, Assalamualaikum, apa khabar hari ni, cantik baju lepas tu baru pergi kerja. Betul? Kita bincang. Ini tak dianggap manusia ni macam haiwan berteknologi je. Ya, asyik macam mesin je, asyik jumpa je kerja. Kita tahu dia ada anak dia sakit, kita tanya khabar. Anak dia berjaya semalam, kata dalam peperiksaan, kita ucap tahniah. Lepas tu kita, ini yang dikatakan relationship. Dalam relationship ni, minta maaf ya, dia ada hukum dia. R plus R minus R is equal to R. Maksudnya apa? R campur R, tolak R sama dengan R. Apa dia maksudnya? R yang pertama ialah rules. Rulesnya apa? Undang-undang. R yang kedua, regulation. Regulation apa? Peraturan. Regulation. Tetapi dia tak ada apa? Without. Minus. Minus apa? Minus relationship. Dia tak ada relationship. Dia hanya carrot and stick je. Dia hanya regimented. Regimented ni peraturan dan arahan saja ya. Is equal to apa yang dia dapat? Rebellion.
Rebellion dia apa? Pemberontakan. Sebab itu sebab itu dalam organisasi, begitu juga di rumah tangga kita, dalam kita mendidik anak-anak kita, anak-anak kita didik dia 4 peringkat. Kalau kita tengok dalam tu, sebelum tu saya pakai. Peringkat yang pertama 7 tahun ke bawah ini kasih sayang. Peringkat kedua lebih ni kurang daripada 14, yang ini disiplin, adab dan sebagainya. Rupa-rupanya dalam Islam, lepas tu 14 tahun ke atas pula sampai ke 7 tahun yang ketiga, 7 kali 3, 21 begitu. Dia punya tahap-tahap. Tapi yang saya tak nak huraikan seterusnya, hanya saya nak huraikan bahawa tahap yang pertama dalam mendidik anak ialah kasih sayang. 7 tahun ke bawah ni. Mantapkan kasih sayang. Ini filing dia. Apa ni? Apa yang kata? Tonggak dia. Kan? Kasih sayang 7 tahun dia dan sebagainya. Bila dah mantap kasih sayang dia, baru dah masuk umur 7 tahun kedua, ini kita ajar solat, kemudian 10 tahun, kalau dia tak solat juga boleh rotan. Sebab disiplin. Yang ni, do's and don'ts. Jadi dia tak boleh pergi awal-awal disiplin, kasih sayang nombor 2. Tak. Yang peringkat yang ketiga ni bersahabat. Yang ketiga lagi berkongsi. Contoh saya tak nak pilih yang ini Artinya kasih sayang mantap. Sebab itu bila kasih sayang ni mantap, subhanallah, kita macam mana rotan ke, macam mana marah pun, macam mana kita bertindak, dia takkan lari daripada rumah. Sebab dia dah kuat. Mantap dah. Tapi sekarang kenapa anak-anak kita tarik je handphone, dah lari daripada rumah dan sebagainya. Jadi sebab kasih sayang ni tak diisi. Sekarang sana orang berebut nak anak dia kat sini pandai baca, nak pandai ini. Jangan. Ada masa ni. Play, kalau dia school pun play school dan sebagainya. Biar dia bermain dan sebagainya. Kasih sayang input dia dengan apa? Ini dia punya input, dia punya pendekatan apa? Bermain dan bergurau. Itu dia yang dibuat oleh Rasulullah. Bermain dan bergurau. Tapi silap gitu, nak mantapkan ini anak dia macam ni macam ni. Akhirnya kita tengok apa yang terjadi kepada Sofia. Sofia ingat apa yang terjadi pada Syukri Hadafi kalau dulu semua, sebab kita tak ikut. Jadi begitu juga di dalam sebuah organisasi. Kita tak boleh hanya guna rules and order saja. Kita mesti ada yang dikatakan campur relationship. Bila campur relationship, baru rebellion tak ada, baru ada respect. Ini penting. Baik. Tapi jangan tahap ini je pula. Berhenti tahap itu, organisasi akan harmoni, tak ada gaduh, tak ada apa, tapi tidak ada produktiviti. Tidak ada peningkatan. Akhirnya, minta maaf kalau bercakap orang Kelantan, organisasi ini jadi back off je. Tempat kenduri-kendara je. Gelar-gelar. Sebab apa? Pemimpin dia tak berani nak buat satu decision yang boleh menyakitkan hati. Orang lain semua play safe, semua nak jaga keharmonian. Akhirnya, tak tercapai dalam matlamat organisasi. Organisasi matlamat dia apa? Ni. R ketiga. Nak bagi result. Dan result ini bersifat apa? Result ini, keputusan ini ataupun impact ini, dia bersifat observable dan measurable. Boleh dilihat dan boleh disukat. Di sini ada KPI. Di sini ada balance scorecard contoh. Dia mesti ada nampak tu. Penambahan harmoni tu, tim yang harmoni dia, okey, kerja makin mantap, kemudian produktiviti makin meningkat, kerja ini. Kalau harmoni saja, produktiviti tak meningkat, itu yang jadi kenduri kendara je. Ni relationship je. Boleh faham maksud saya? Ni kat sini saja. Jadi, mesti ditingkatkan. Keharmonian ini kita kena buat sama ada bawahan. Sebab tu, dalam konteks ini, Islam kata, hormati atasan, kasih sayang dengan yang bawahan. Betul? Ini penting. Baik. Ini kita bagi result dalam bentuk yang boleh dilihat dan boleh disukat. Ni. Tetapi kalau kita berhenti hanya di tahap 1, 2, 3 saja, kita bukan pemimpin sejati. Pemimpin yang sejati, cuba kita tengok apa takrif pemimpin, apa bezanya pemimpin dengan pengurus. Sikit sebenarnya nanti saya akan pergi yang mudah-mudah Pemimpin dan pengurus ini leader dengan manager, apa bezanya? Manager dia pergi kepada sistem ni kerjalah kita, modus operandi, ni jadual waktunya, ini jadual ni SOP ni manager punya cerita. Dia pergi apa? SOP, modus operandi,
strategi bekerja, jadual, aturan, kata baik. Tetapi leader tidak. Leader yang sebenarnya dia tak pergi sistem. Dia pergi pada apa? Dia pergi kepada manusia. Manusia. Dia memimpin manusia. Pemimpin ialah memimpin manusia. Sebab itu, cuba apa bezanya antara leader dan manager. Kalau manager, dia kata, go. Dia bagi arahan. Tapi pemimpin dia kata apa? Let's go. Memang sama. Yang ini kata pi, yang ini jom pi. Sama-sama. Ini leader. Maksudnya dia ada sentuhan kemanusiaan. Kalau tadi productivity hanya kat sini saja, sistem saja, betul. Jadi kita bagi baik contoh dekat sini ya dan sebagainya, tak cukup kita bagi hanya setakat di sini yang dikata bagi result dalam bentuk productivity quality. Pemimpin mesti bergerak ke atas lagi. R4 ni apa dia kata? Reproduction. Apa reproduction ni? Very simple lah, jangan takut ya. Pada istilah reproduction ni, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin. Ni pelapis. Dia ni dekat rumah kita juga. Kalau tengok ibu bapa yang baik tu, dia boleh delegation work dia. Ya, dia dah bagi dah anak Along ni bahagian ini. Kalau hari ni dia delegates. Kadang-kadang ibu bapa terlalu kontrol, semua dia nak buat. Betul. Kalau kita tak latih, kita letih. Very simple. Ya, saya belajar daripada pilot ni dengan co-pilot waktu buat kursus dia kata macam mana you latih co-pilot sebelah dan sebagainya. Caranya macam ni mula-mula aku buat kau tengok. Aku buat kau tengok. Second stage yang kedua kita sama-sama buat. Betul. Stage yang ketiga kamu buat aku pula tengok. Ini kita latih. Jadi jangan kita pemimpin kita one man show, jangan. Ini bukan pemimpin yang hebat. Ada orang kata begini tengok bahagian tu, unit tu. Bila I dah tak ada, lintang pukang dah. Dulu masa I jaga bagus, productivity tinggi. Sekarang bila I dah tak ada, dah jadi tu. Dia nak tunjuk hebat dia betul. Tapi dia sebenarnya sedang menunjukkan kelemahan dia. Sebab dia tidak melatih dan sebagainya. Pemimpin yang sebenar ialah pemimpin yang melahirkan pemimpin. Kalau saya kata ini mungkin tak ada apa-apa kalau saya kata orang yang kaya secara biasa ialah orang yang membawa dirinya kaya. Tapi orang yang kaya secara luar biasa ialah orang yang membawa orang lain kaya sama. Bila cakap ni selalu dengar MLM. Kalau itu semua celah mata sebab tu kita kena ini dalam kepimpinan kita juga. Kena lahirkan pemimpin Baik. Tapi yang ini subhanallah, bila pemimpin ke tahap ini mereka dihormati walaupun mereka tak ada jawatan lagi. Walaupun mereka dah pension dah. Orang akan ziarah. Saya masih ingat lagi haji tu lah. Masa saya bekerja dengan dia, subhanallah, hidup saya haywire, dia lah yang betulkan. Hidup saya lintang pukang. Anak saya dulu tak nak masuk sekolah dulu, tak ada cukup duit, sekolah asrama, dia lah yang bantu. Ini yang dia katakan. Orang terhutang budi, walaupun kita tidak ada jawatan. Yang tadi ni, dalam masa bekerja lagi, tukar jawatan je orang tak tegur dia. Betul, boleh faham ni orang datang ziarah dia lagi dah bagi macam ni sebab dia ada personal touch, ada benda yang kita bagi pada diri dia secara personal. Boleh faham maksud saya Jadi bila saya cakap pemimpin, jangan tuan-tuan dan puan-puan pemimpin ni pengurus, pemimpin ni pengarah, tak. Itu saya kata takrif barat. Takrif Islam kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Suami pemimpin kepada isterinya, isteri ada pemimpin kepada anak-anaknya. Setiap kita adalah pemimpin dan mesti ada orang bawah dalam kepimpinan kita. Dan ranking kita dalam kepimpinan mesti macam ni. Anda faham Dan yang last kali ini ialah pemimpin yang tahap yang dikatakan respect. Yang ini pemimpin sudah jadi ikon kepada, dah sinonim dah sifat tu, kebaikan tu dengan diri dia. Dah jadi ikon dah. Boleh faham? Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut Al-Amin, amanah, orang ingat Rasulullah. Betul. Orang sebut Rasulullah, orang ingat Al-Amin. Sebab dia dah jadi ikon. Jadi kita tengok orang-orang yang jadi ikon ni, subhanallah kadang-kadang dia dah mati pun. Sampai kata, kalau ayah ada sama-sama kita, kita tak adik-beradik tak jadi gaduh macam ni. Betul. Sebab ayah ni jadi ikon kepada ukhuwah di kalangan adik-beradik. Betul. Ada setengah orang,
kena siap-siap ni, cepat-cepat siap pagi ni. Sapu-sapu sini semua ni sebab apa? Nanti ni apa ni nenek nak balik ni, nak datang rumah kita. Sebab nenek tu dah jadi ikon dengan kebersihan. Boleh faham maksud saya? Macam tu. Jadi dia dah identik dengan suatu nilai. Nilai itu yang sebagainya. Yang ini yang kita nak dalam kehidupan kita, ya. Biar kita dikenali dengan kejujuran kita, kita dikenali dengan kewibawaan kita, dengan sifat pemaaf kita dan sebagainya. Biar kita ada ikon yang baik. Subhanallah, dengar ya. Mereka yang sampai ke tahap yang tertinggi dalam kepimpinan ini, mereka akan menjadi pemimpin walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dah tak ada dah. Tadi tak ada jawatan, betul? Tapi ini dah tak ada, jasadnya dah tak ada. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, semua terus, Imam Ghazali, sampai sekarang orang sebut lagi, betul tak? Walaupun dia tak sebab dia dah jadi ikon kepada satu kebaikan. Boleh faham maksud saya, ini penting. Jadi sekarang kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tengok Rasulullah memang dilantik menjadi rasul, dilantikkan. Rasulullah hubungannya dengan pengikut-pengikutnya, saya nak tanya. Rasulullah panggil pengikut dia apa dia? Sahabatku, betul. Sahabat. Dia tak panggil. Kalau kita panggil orang kamu, orang aku, budak, kadang-kadang budak kamu macam mana? Ya, tapi Rasulullah tak. Rasulullah sahabatku. Bila sahabat, ini ada hubungan yang intim, relationship. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi gelar-gelar yang baik kepada sahabatnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Umar ni apa? Al-Faruq. Khalid Al-Walid, Saifullah, pedang Allah. Abu Ubaidah, Aminul Ummah. Semua ada gelaran. Yang mana gelaran-gelaran ini diberi oleh Rasulullah yang menyebabkan hubungan sahabat Rasulullah dengan Rasulullah sangat intim. Ini yang kita nak. Sebab Rasulullah sangat pandai menghargai. Boleh faham ini kita nak Dan Rasulullah bagi rizal. Jangan kata, Rasulullah ni pejuang kerohanian saja. Kerohanian ni suatu yang maknawi. Iman ni suatu yang tidak dapat dilihat. Betul? Ma wakhara fi qalbi. Iman. Tetapi, kalau kita tengok peta perkembangan Islam, kalau kita tengok Jaziratul Arab macam ni, mula-mula Madinah, lepas tu Mekah, lepas tu pegang. Akhirnya berkembang. Hingga Islam menguasai 2/3 dunia. Nampak? Expanding. Kita nampak peta ni daripada zaman Khulafaur Rasyidin pergi ke zaman Umayyah, kemudian zaman Abbasiyah, kemudian kepada Empire Turki dan sebagainya. Subhanallah, boleh nampak kembangan. Dan measurable. Subhanallah, ada penemuan-penemuan sains yang dikatakan semua teknologi yang sekarang ni astronomi semua berasal daripada Islam. Ketika Islam sudah sampai ke muncak tamadun, betul? Baghdad tu menjadi rujukan dunia, sainsnya, matematiknya dan sebagainya. Eropah waktu tu, Eropah masih lagi dia kata di Dark Age. Di Dark Age ni apa? Zaman kegelapan. Hanya apabila perang salib saja, barulah perpindahan teknologi, barulah perpindahan ilmu berlaku daripada dunia barat daripada dunia Islam ke dunia barat. Boleh faham maksud saya? Aljabar, betul. Ibn Sina, kita punya kitab tentang kanun fiktif ni, tentang perubatan ni, sampai sekarang ada kat UK. Belum habis lagi, ustaz ni tebal. Betul? Ini semua dari Islam. Sebab apa? Ada result. Dan Rasulullah melahirkan pemimpin. Daripada 4 Khulafaur Rasyidin, 313 ahli Badar. Kemudian, ketika Rasulullah SAW wafat, saya nak tanya, berapa orang sahabat yang ditinggalkan? 124,000. Dan 124,000 ni 3/4 mati di luar Jaziratul Arab. Boleh faham maksud saya? Kalau mereka duk tunggu nak dapat fadilat semayang di Masjidil Haram, semayang di Masjid Nabawi, asyik nak tawaf Kaabah saja, kita tak Islam sampai sekarang. Mereka memilih untuk sampaikan Islam. Dan 3/4 mereka mati di luar Jazirah. Ni yang dikatakan ashabi kan nujum, kata Rasulullah apa? Sahabat umpama bintang di langit. Reproduction. Boleh faham? Dan Rasulullah memang saya pakai kata tadi macam al-amin. Boleh tengok Jadi sekarang cuba kita tinggikan tahap kepimpinan kita berdasarkan cara perkara tadi. Baik, sekarang itu nanti right, relationship, kemudian reproduction dan respect.
Boleh dapat tak? Boleh faham tak ni? Boleh, alhamdulillah. Baik. Sekarang saya tengok kisah perbandingan. Kisah perbandingan ini cerita kisah supaya kita nampak apakah kualiti kepimpinan yang ada sebagainya. Baik. Seorang sahabat bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar ni hebat sangat Pernah orang bertanya kepada sahabat Abu Zar ni, apa yang kamu dalam hidup ni kamu yang paling manis ketika mana? Okey. Saya tanya tuan-tuan soalan ni. Yang paling manis memory lane masing-masing paling manis dapat gaji yang pertama, ataupun ketika cinta pertama berbalas, ketika dapat anak yang pertama, macam-macam lah kita boleh bagi saat-saat yang paling manis dalam hidup kita, betul tak? Cuba dengar apa yang paling manis pada sahabat Abu Zar. Apabila ditanya siapa saat yang paling bila saat yang paling manis, saat yang paling manis bagiku 3. Yang pertama ketika aku lapar, yang kedua ketika aku sakit, dan yang ketiga menjelang sakaratul maut, diambang kematian. 3 ni lah saat yang paling manis dalam hidup. Okey? Saya nak tanya pada tuan-tuan. 3 ni lah yang paling tak manis bagi kita, betul tak? Sakit, siapa suka? Lapar, siapa suka? Kita penting makan. Maulud kena ada mulut. Betul? Kalau nak pergi ceramah agama, ada makan. Terpaksa umpan, betul? Gitu. Selalu kan macam ni Tapi tengok apa dia punya reason di sebalik yang tersirat daripada yang tersurat kata-kata ini Baik. Aku suka ketika aku lapar, kerana waktu aku lapar hati aku lembut. Waktu aku lapar hati lembut. Sebab tu bulan puasa kita tengok ramai orang pergi ke masjid, betul? Ramai orang, kita boleh bangun malam, orang boleh bangun sahur dan sebagainya. Tu mungkin kira kiam tu. Betul? Sebab apa? Bila lapar, hati kita lembut mudah. Yang kedua, bila aku sakit, kenapa dia manis waktu sakit? Kerana sakit adalah kafarah kepada dosa-dosa kita. Pengampunan kepada dosa kita. Sekurang-kurangnya bila sakit, kata Allah. Gitu. Betul? Bila sakit, kita nak ingat balik kepada Allah dan sebagainya. Itu pengampunan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali kepada Allah. Betul? Baik. Yang ketiga, diambang sakaratul maut. Kenapa? Kata Abu Zar. Kerana ketika itulah saatku untuk bertemu kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah semakin hampir. Bagi orang yang hebat ni, mati bukan perpisahan, bahkan mati adalah syarat menemui cinta. Dia nak jumpa Rasulullah, jadi suka. Betul? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya. Hebat tak Abu Zar ni? Hebat. Walaupun begitu hebat, pernah satu ketika Abu Zar jumpa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak jadi pemimpin. Kata Rasulullah, tak boleh, engkau seorang yang lemah. Pemimpin dalam skala yang besar lah, nak jadi pemimpin ni macam tahap ummah lah, tahap orang kata negara lah. Dia minta dia pemimpin, Rasulullah kata kamu lemah. Ni supaya kita dapat, itu satu perbandingan. Kenapa yang dikatakan lemah tu? Baik. Usamah bin Zaid sebagai perbandingan, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling orang kata junior. Ketika dia dilantik menjadi general untuk memimpin peperangan, usianya baru 17 tahun atau 18 tahun. Betul? Kita tengok orang 17-18 tahun kan, anak sekarang ni. Apa? Nak memimpin tentera, nak jadi general tentera, main game. Masa ni tapi dia wibawanya tinggi. Waktu itu apabila Rasulullah wafat, tak jadi utusan ini, dan apabila jawatan khalifah ataupun amanah khalifah ini diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar mengekalkan Usamah bin Zaid. Datang tanda tanya di kalangan sahabat Rasulullah, tak tanya bila Sayyidina Abu Bakar mengekalkan, kenapa ada sahabat-sahabat yang lebih senior lagi? Adalah sahabat-sahabat yang lebih senior lagi, yang lebih di segi ketakwaannya dan tidak. Jadi kenapa Usamah bin Zaid dilantik menjadi pemimpin? Ini kita nak tahu Baik. Dan kenapa Abu Zar Al-Ghifari tadi walaupun begitu baik tetapi dikatakan lemah? Boleh Baik. Ini mewajarkan untuk kita bincang slide yang seterusnya. Baik. Sekarang ni nak jadi pemimpin, dia mesti ada 2 kualiti yang sangat penting nak jadi pemimpin. Kalau kita nak berjaya, nak jadi pemimpin saja, memanglah setiap kita dah jadi kullukum rahim. Tetapi kalau kita nak jadi pemimpin yang baik, dia mesti ada 2. Berdasarkan surah Al-Qasas ayat 26.
Ya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling baik untuk engkau berikan satu tugasan ataupun pekerjaan ataupun apa saja dalam konteks ini, dia mesti yang pertama, dia mesti ada al-qawi. Yang kedua, al-qawiyul amin. Dia mesti ada al-amin. Baik ya. Apa dia al-qawi? Al-qawi merujuk kepada kekuatan. Al-amin merujuk kepada amanah, kejujuran dan sebagainya. Baik. Sekarang ni, ayat ini, ayat Al-Qasas ayat 26 ini, Al-Qasas ayat 26 ini, merujuk kepada kepimpinan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, ketika dia keluar daripada istana Firaun, dikejar, dia keluar, sampai dia seorang-seorang diri je. Sampai ke tengah padang pasir, di sebuah negara bernama negara Madian nama tu. Dia bertemu dua orang anak gadis yang menjadi gembala kambing. Dua orang anak gadis ni kebetulan adalah anak orang yang soleh. Dalam Quran anak yang soleh saja, tetapi ada tafsir mengatakan anak kepada Nabi Shu'aib. Nama dua orang anak gadis ni Lia dan Safura. Lia dan Safura ni dalam keadaan letih, lesu, kerana sebagai gembala kambing, kambing-kambing mereka tak dapat minum kerana orang lelaki dah monopoli sumber air. Ada satu riwayat kata begitu. Ada satu riwayat lagi, sumber air ditutup dengan batu yang besar. Jadi mereka ni tak dapat nak angkat, tunggu orang lelaki datang untuk angkat. Betul tak? Baik. Bila Nabi Musa tengok dua orang anak gadis ni dalam keadaan keletihan dan kesusahan, dia melihatnya dengan penuh empati. Bukan simpati, empati. Apa beza empati dengan simpati? Pemimpin kena ada empati, bukan simpati. Simpati tak cukup jadi pemimpin. Simpati memahami kesusahan orang. Empati merasai kesusahan orang. Boleh faham Nak jadi pemimpin ni kena merasai. Bila kita merasai, baru kita dapat feel kesusahan orang. Waktu tu baru cakap kita tak mengarut. Kalau kita hanya memahami, apalagi tak memahami, kadang-kadang kita punya solusi kepada masalah orang bawahan kita dah mengarut. Boleh faham? Tak betul. Minta maaf bila saya cakap macam ni bukan nak tuduh, parti pembangkang, bukan. Saya tak, bukan. Kadang-kadang kita cakap betul lah. Kita terlibat dalam traffic jam. Ada orang bagi solution. Bangun lebih awal. Dah bangun lebih awal nak ketuk orang jaga nursery pukul 4 pagi. Nak hantar anak. Betul. Sebab dia tak merasai. Tak tahu. Boleh faham kalau rasa, dia tahu. Susahnya betul kan gini. Boleh faham Sebab itu ketika Rasulullah SAW di perang Khandaq, bayangkan perang Khandaq di Madinah waktu tu, siapa yang pernah pergi ke Madinah boleh tahu bagaimana perang Khandaq terjadi dalam musim dingin. Kalau di padang pasir ni di negara Arab, kalau dinginnya sangat dingin. Dan waktu itu mereka sedang dikepung. Sumber makanan, bantuan apa semua tak dapat daripada luar, semua. Jadi waktu tu tak dapat makan, tak dapat minum dan terpaksa menggali parit sejauh 2.8 km ataupun 3 km. Dan parit itu, bayangkan bukan parit di tanah Melayu, ni di tanah Arab, pasir dia punya panjang lebih kurang 9 meter dan dalamnya begitu juga. Artinya terlalu dalam sehingga kuda tak boleh lompat dan sebagainya. Itu dalam. Dan pada waktu itu menggali parit dan sebagainya, waktu para sahabat dalam keadaan yang lapar sangat. Berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kami dalam keadaan lapar sangat ya Rasulullah. Rasulullah tak payah cakap banyak. Rasulullah buka je jubahnya, 2 ketul batu sedang diikat pada perut Rasulullah. Perlu cakap banyak? Tak perlu. Sebab apa? Action speak louder than words. Sekarang kadang-kadang apabila kita jadi pemimpin, kita kena cakap banyak-banyak. Sebab tak buat. Boleh faham maksud saya? Sebab itu, apa yang dikatakan, kita ini yang dikatakan Rasulullah. Sebab itu, apa kata, kembali kepada cerita Nabi Musa tadi. Nabi Musa dengan empati, akhirnya dengan empati itulah, dia angkat batu penutup sumber air.
Dalam tafsir mengatakan batu penutup sumber air tu hanya boleh diangkat oleh 10 orang. Tetapi Nabi Musa boleh angkat seorang-seorang dia. Betul tak? Jadi, dia ada satu ciri yang pertama, Al-Qawi. Kemudian, dua orang anak gadis ni jemput dia pergi ke rumah. Ayah jemput ke rumah. Betul. Jadi, akhirnya Nabi Musa pun nak pergi ke rumah dua orang anak gadis ni. Apa kata Nabi Musa? Ni satu keunikan lagi. Satu yang luar biasa. Kamu berjalan di belakang, aku berjalan di hadapan. Ya? Yeah? Dan kalau kamu suruh belok kiri, belok kanan ke teruskan perjalanan, bagi isyarat dengan beling batu ataupun baling kayu. Kenapa? Kenapa? Waktu itu ahli tafsir mengatakan pakaian anak dua orang gadis ini sedikit terdedah. Jadi Nabi Musa memilih jalan di hadapan untuk menjaga pandangan. Ya? Jadi orang yang menjaga pandangan ni ialah orang yang ada al-amin, ada amanah, ada iman. Sebab siapa yang menjaga mata, insya-Allah Allah akan bagi kemantapan jiwa. Siapa yang jaga mata, Allah bagi kemantapan jiwa. Ini kata Sayyidina Umar. Jadi al-amin. Jadi apabila dua ciri yang unik ini dilihat oleh dua orang anak gadis ini, mereka pulang bertemu dengan ayah mereka, dengan Nabi Musa. Waktu itu salah seorang daripada mereka recommend kepada ayah. Ayah, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Kata-kata seorang anak gadis ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang sangat sesuai untuk diberi pekerjaan ialah orang yang ada al-qawi dan ada al-amin, dan terimalah dia sebagai pekerja kita, ayah. Boleh faham maksud saya? Jadi ayat ini kita kena sampai sekarang. Kalau dulu kekuatan mungkin merujuk kepada fizikal, sekarang kekuatan merujuk apa? Knowledge is power, betul? Ilmu. Di sini apa? Teknologi, betul? Di sini apa? Kepakaran. Di sini apa? Skill. Di sini apa? Quality. Ini yang al-qawi. Manakala al-amin ini adalah sifat amanah. Kalau kita guna bahasa contemporary, al-qawi ini yang dikatakan kompetensi, dan al-amin ini yang dikata integrity. Ini. Jadi orang yang boleh jadi pemimpin yang sebenarnya, dia mesti ada integrity, pada masa yang sama ada kompetensi. Tak cukup kalau dia hanya ada kompetensi tapi tak ada integrity, ataupun dia ada integrity tapi tak ada kompetensi. Dengar kalau saya bawa dalam bahasa kampung mudah, yang ini cerdik, yang ini baik. Kita nak pemimpin, bukan kita nak pemimpin, kita nak jadi pemimpin yang baik dan cerdik. Tak cukup kita jadi pemimpin yang baik tapi tak cerdik. Kalau baik je tak cerdik, bahaya. Asyik kena tipu je. Tapi kalau cerdik je tak baik, lagi bahaya. Asyik penipu je. Kita nak cerdik dan baik. Jadi ini yang dikatakan bila cerdik ni, ini kata kalau bahasa yang lebih tinggi, ini yang dikatakan high tech, ini yang dikatakan high touch. Betul? Kita nak pemimpin yang ada high tech, kepakaran, boleh buat kerja pandai, tetapi kita nak juga high touch, orang yang ada sentuhan kemanusiaan, kejujuran, ikhlas, baik, tutur katanya, siapa mesranya, smart. Ini kita. Yang ini, kalau kita ada high tech saja tak ada high touch, boleh buat kerja. Api mulut laser. Orang sakit hati dengan dia. Duduk orang komputer okey, duduk orang gaduh. Ini haiwan berteknologi. Betul. Ni keyboard warrior kat sini lah. High tech tapi tak ada high touch. Tapi yang kalau dia ada high touch tapi tak ada high tech, macam mana senyum mesra bagus, bagi salam bagus. Bila kita tanya, senyum, bagi salam. Tanya kerja dah siap belum? Belum, senyum. Ini tak boleh juga. Jadi kita nak high tech dan high touch. Boleh faham kepimpinan itu yang kita. Baik. Pause kejap. Ada pertanyaan apa? Jadi inilah yang kita nak jadi. Ibu yang baik, ibu yang ada high tech, al-qawi dan juga al-amin. Ibu Isteri yang baik begitu juga isteri. Balik, cium tangan kita, bagi salam, baiknya tutur malu, senyum panjang. Tapi rumah serak bara. Dan sebagainya. Tak boleh juga. Betul Mesti ada high tech.
Kalau semua kerja bagus semua pula, hidangan tu, abang, situ makanan dah siap, abang makan. Wah, macam mana tak ada high touch pula, kan? Kerja bagus pula, semua tersusun, kan? Kita nak high tech dan high touch. Boleh faham maksud saya? Ini pemimpin yang baik. Baik, seterusnya. Jadi, mesti ada kita yang dikatakan integriti dan juga kompetensi. Baik, saya buat contoh. Ya. Saya buat contoh dalam bentuk kualiti. Sebab sini bincang tentang kualiti. Baik. Kita tengok Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, kalau kita tengok, dia Nabi Rasul saja yang kita tengok. Tetapi Nabi Musa ialah seorang jurutera dan arkitek yang hebat. Nabi Musa adalah seorang jurutera dan arkitek yang hebat. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah membina bahtera. Betul? Bahtera yang minta maaf, bukan Nabi Nuh. Nabi bukan Nabi Musa, Nabi Nuh. Terima kasih. Nabi Nuh adalah jurutera dan arkitek yang hebat. Apabila menerima perintah untuk membina bahtera, minta maaf saya katakan, sungai tak ada, laut tak ada, tasik tak ada. Confirm gila. Kalau kita bacaan sekarang, tak ada sungai, tak ada tasik, tak ada laut. Bina kapal atas bukit. Ini adalah sifat Al-Amin. Iman. Bila terima je orang beriman ni, bila terima je perintah Allah, sami'na wa ta'na. Dengar, taat. Buat. Ini. Logik tak logik, ini datang daripada Allah, buat. Sebab ilmu Allah maha luas. Ilmu kita terbatas. Ilmu kita takkan dapat menjangkau ilmu Allah yang maha luas. Betul? Mungkin pada waktu ini kita nampak dia sebagai bala. Tetapi pada masa akan datang kita nampak ini sebagai laba. Tak nampak. Sebab Allah nampak. Allah lebih tahu ke depan. Betul? Ini sebab orang beriman. Sebab tu tak ada takdir Allah yang buruk. Semua takdir Allah baik. Cuma kita belum nampak saja. Boleh faham kita filem yang berjalan, bukan gambar yang statik. Boleh Jadi, bina kapal. Dah bina kapal, orang kata macam-macam orang sini. Nak resign jadi rasul ke, nak jadi tukang kayu pula. Tak ada, dia buat juga. Macam-macam orang pula. Baik. Tetapi apabila Nabi Nuh buat kapal, dia buat kapal tu dengan kompetensi yang tinggi. Material yang dia pilih. Design yang dia buat. Reka bentuk yang dia cipta. Subhanallah. Sangat teguh dan kukuh. Sehingga apabila banjir kemudiannya datang, ada pernah dengar atap kapal Nabi Nuh bocor, lantai dia tiris? Tak pernah dengar. Betul? Tak dengar. 7 hari 7 malam. Orang kata boleh tahan. Kita stadium belum masuk main lagi, 2 kali runtuh. Betul 2 kali runtuh. Betul. Lebuh raya retak dan sebagainya. Kenapa? Mungkin bila lebuh raya retak, stadium runtuh, pertama mungkin tidak ada integriti. Jurutera, kuantiti surveyor, makan simen, makan batu. Tak maaf kalau cakap. Tidak ada integriti. Mungkin ada integriti, tapi tak pandai buat kerja. Tak ada al-qawi. Betul? Atau tak ada kedua-duanya sekali. Ini kritikal. Kita perlukan ini. Di mana saja. Dan kehendak kepada al-qawi dan al-amin ini bukan kehendak career ataupun profession kita. Allah perintahkan. Kalau kita ada al-qawi dalam buat kerja, Allah sayang kita. Ini yang dikatakan macam Nabi Nuh. Cuba tengok Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, dia menteri keuangan, menteri ekonomi negeri Mesir yang hebat. Boleh menghadapi 7 tahun kemarau dan 7 tahun menjadi, betul? Saya pernah hadir dalam satu perbincangan. Kalau bencana besar melanda negara kita, bencana besar yang berbentuk tsunami ke, banjir yang besar ke, berapa lama kita boleh bertahan? Semua ni. Macam yang besar punya lah. Peringkat darurat peringkat besar. Berapa lama kita bertahan? Tak sampai 2 bulan. Nabi Yusuf boleh sampai 7 tahun. Kita baca sejarah tu begitu. Kalau 7 tahun artinya dia punya store penyimpanan hebat lah, betul tak? Masa tu mana ada peti sejuk, betul? Tentulah dia ada sistem dan sebagainya. Tentu dia hebat dan sebagainya. Ini yang kita tak nampak, lepas pandang kadang-kadang. Para rasul, bagaimana kepimpinan mereka, Jadi ini penting, Jadi 2 asas kelayakan pemimpin ialah al-qawi dan al-amin. Baik, terusnya.
Siapa pernah dengar nama Muhammad Al-Fatih? Angkat tolong angkat. Okey, sama dengan Muhammad Al-Fatih. Dah tahu ya, 1453 ya. Muhammad Al-Fatih ialah pemimpin yang menepati sabda Rasulullah SAW 800 tahun sebelum tu. Rasulullah dah bagi telahan bahawa Konstantinopel akan dibuka, akan jatuh ke tangan Islam, di tangan seorang raja yang baik dan tentera yang baik. Dan 800 tahun kemudian Muhammad Al-Fatih membuktikan dialah pemimpin yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu. Baik. Apa yang saya nak cakap ni ataupun apa yang saya nak sampaikan ialah perbandingan Muhammad Al-Fatih dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok ya. Seorang sahabat Rasulullah, dan bila kata Al-Ansar, dia orang Ansar. Dialah, rumahnya lah yang menjadi tempat tinggal Rasulullah ketika mula hijrah. Hijrah ke Madinah, tinggal rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saya nak bagi tahu macam mana. Satu ketika dalam kuliah-kuliah macam ni, Rasulullah kata, ada di kalangan sahabatku yang berada di hadapan ini, kata Rasulullah, yang mayatnya, yang jenazahnya akan dikebumikan di tepi benteng kota Konstantinopel. Jauh lah tu. Macam kita sekarang ni lah. Ada di kalangan kita ini, jenazahnya akan ditanam di tepi pagar White House. Macam itulah juga mereka. Macam itulah dia punya perbandingan supaya nampak. Kalau kita fikir macam ni, kita tak nampak bila buat perbandingan macam tu. Betul tak ya? Jauh tu. US apa ni Konstantinopel waktu tu dikuasai oleh Rom Timur. Ni superpower waktu tu. Superpower waktu tu dua, Rom dan Parsi. Betul. Jadi sejak daripada itu, apa yang tertanam dalam diri Abu Ayyub Ansari, mudah-mudahan akulah yang menjadi. Rasulullah wafat. Tak ada apa-apa, Konstantinopel tak ada apa-apa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Uthman. Kemudian Sayyidina Ali. Umur Abu Ayyub Ansari terus. Dan masa Muawiyah jadi, waktu tu barulah diutuskan tentera Islam, ekspedisi untuk membuka kota Konstantinopel. Abu Ayyub, dia cita-cita dia nak pergi sangat. Pada waktu tu, usia dia 90 tahun lebih. Boleh faham? 90 tahun lebih. Dan pada hari nak berangkat tu, dia sedang sakit demam yang menggeletar ni. Tapi luka apa yang menggeletar ni? Yazid waktu itu menjadi jeneral tentera Islam, kata, Atuk tak payah ikutlah. Kerana memang dah betul. Tetap Atuk nak ikut juga. Nak jadi seperti mana yang Rasulullah kata ada jenazahnya. Atuk rasa nak jadi itu juga. Akhirnya dibawa juga untuk berperang, naik atas kuda, dan akhirnya dalam perjalanan tu meninggal dunia, dan jenazahnya dimakamkan di tepi benteng kota Konstantinopel. Betul. Ya. Apa yang saya nak cakap dengan ialah bukan Abu Ayyub Ansari saja, tapi sebelum tu kemudian banyak dan ramai sahabat-sahabat yang cuba menjadi Muhammad Al-Fatih, yang nak membuka Konstantinopel. Percubaan tu banyak kali. Kalau buka satu buku yang ditulis oleh Ustaz Asy'ari Rahman tentang gaya berfikir melalui Al-Fatih, kita tengok tak kurang daripada 17 ya sahabat tabi'in yang buat. Soalnya sekarang kita, kalau dibandingkan ketakwaan dan kesolehan Abu Ayyub Al-Ansari dengan Muhammad Al-Fatih, mana lebih hebat? Mana nak challenge sahabat? Betul. Ketika ditanya sebagai perbandingan ketika ditanya Umar Ibn Aziz. Umar Ibn Aziz ni ialah orang kata dia khalifah yang kelima sebab dia adil sangat. Tapi Umar Ibn Aziz hanya tabi'in, bukan sahabat. Orang bertanya kepada ulama, mana hebat Umar Ibn Aziz ke Muawiyah? Betul, Muawiyah. Orang tanya, Umar Ibn Aziz memang hebat. Ya? Tapi mana hebat, dia ke Muawiyah? Ulama sepakat mengatakan Muawiyah lebih baik daripada Umar Ibn Aziz. Kenapa? Muawiyah sahabat. Kalau Muhammad Al-Fatih yang dah 800 tahun lagi jauh. Tetapi kenapa dia yang terpilih? Ini yang dikatakan terpilihnya kerana dia ada kompetensi tadi. Boleh faham Bukan saja integriti, tapi mesti ada kompetensi. Kerana Muhammad Al-Fatih cukup dengan teknologi meriamnya,
Kota Rumili Hizari yang dibina sebagai kubu tu hebat, perancangannya, strategi, boleh bertutur sehingga 7 bahasa. Boleh bayangkan? Hebat tak? Hebat. Sebab itu kita nak lahirkan pemimpin yang begini. Baik. Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, seterusnya saya baru nak masuk tajuk. Memimpin dari hati. Okey. Saya mula tadi 10.15, sekarang 10.15, lebih kurang 10 minit lagi boleh? 10 minit. Baik. Maksud memimpin, kenapa kita kena memimpin daripada hati? Saya bagi tahu kisah wanita Yahudi yang memberi minum anjing. Wanita Yahudi ni pelacur. Satu hari dia nak minum di padang pasir yang sangat panas, terik, kelihatanlah seekor anjing yang sedang kehausan. Maka timbul belas di hatinya. Dia buka kasut, kemudian dia cedok sumber air tu, dia bagi minum air pada anjing itu. Ini cerita dalam hadis Bukhari, panjang. Kebaikan yang dia buat hanya sedikit saja. Berapa titik air saja yang diberi kepada anjing, betul? Dan dia membuat kebaikan tu kepada siapa? Kepada anjing, binatang mughalazah. Dan dia mengambil masa lama tak? Tak sampai 5 minit. Coba. Tetapi Allah menilai besar. Walaupun perbuatan tu kita nampak kecil saja, tak jadi apa-apalah kata. Tetapi Allah menilai besar. Allah dengan sebab itu memberi hidayah kepadanya, akhirnya dia menjadi wanita solehah, berubah dan akhirnya masuk ke syurga dengan kebaikan yang sedikit. Perbandingan, reflection. Kita di rumah kita ataupun dalam organisasi kita MPC, banyak tak kebaikan yang kita buat? Banyak. Betul. Berapa tahun kita bertugas? Tahun tugas. Kalau di rumah bukan yang kita bagi makan rumah tu, anak-anak kita, dan sebagainya, bukan 2-3 air dah bergeleng-geleng dah kita bagi, betul? Dah banyak dah kebaikan yang kita buat, betul? Yang kita bagi kebaikan ni, kalau di rumah kepada ahli keluarga kita, betul? Kalau dalam organisasi ni kepada masyarakat, betul? Tetapi kenapa kita belum lagi diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk jadi seperti wanita tadi yang mudah berubah untuk dapat syurga? Mungkin yang kita buat ni bukan dari hati. Tapi wanita tadi yang di tengah padang pasir tu, dia buat dari hati. Rupa-rupanya Allah apa tegaskan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak lihat rupa lahir kamu. Artinya Allah tak lihat berapa banyak kebaikan yang kamu buat, kepada siapa yang kamu buat, tetapi bagaimana hati kamu ketika kamu melakukannya. Kita dah kerja mungkin belas tahun, kita mungkin dah kerja puluh tahun di dalam organisasi ini, tetapi apakah kita memberi kebaikan tu berbeza? Akhirnya kita memberi dari hati yang kita nampak keredaan Allah. Ini adalah ibadah kepada Allah. Bukan hanya untuk dapat makan gaji. Kalau kerana nak makan gaji, minta maaf, orang bukan Islam pun bekerja juga untuk makan gaji. Kita buat kerana Allah. Kenapa? Kerana kita tahu kerja kita ada kaitan dengan tugas kita yang telah Allah tunjukkan. Tugas kita di dunia dua. Pertama, tugas kita di dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita sebagai hamba Allah. Tugas kita yang pertama sebagai hamba Allah. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita sebagai khalifah. Sebagai hamba Allah, kita kena jadi baik. Tetapi tak cukup. Kita perlu jadi khalifah yang memberi kebaikan. Atas inilah kita jadi pemimpin. Khalifah artinya wakil yang memimpin untuk memberi kebaikan. Baik, ini soleh. Ini musleh. Baik. Cara mana kita memberi kebaikan kepada orang lain? Caranya melalui profession kita. Melalui pekerjaan kita. Nelayan adalah seorang khalifah kerana nelayan memberi kebaikan melalui tangkapan ikannya. Seorang buruh, seorang engineer, seorang doktor adalah khalifah. Artinya, kerja kita di MPC ini bukan hanya berkaitan dengan cari makan. Bukan. Tetapi ini kita nak memberi kebaikan kepada orang. Kalau cari makan, habis. Saja di dunia saja. Tapi memberi kebaikan, ada dapat pahala. Ada dan nilai di akhirat nanti. Ini yang penting. Kita nak bawa pahala, bukan pahala solat saja. Tapi pahala dalam kerja kita. Kalau solat, kita hanya masa berapa?
satu waktu kita solat, saya nak tanya berapa minit? Daripada takbiratul ihram kemudian sampai ke memberi salam yang kedua. Agak-agak berapa minit? 5 minit. 5 minit tu ya. Itu yang amatur. Yang profesional setengah minit pun ada. Cepat. Ya. Kalau 5 minit, kali dengan 5 waktu, 5 kali 5, 25 minit. Betul? Masa kita untuk solat, kalau kita nak bawa itu saja pahala, 25 minit. Kita hidup 24 jam, 23 jam, 35 minit lagi ke mana? Dalam kita kerja 8 jam. 8 jam kerja kita dalam bentuk hablum minallah, hablum minannas. Yang ini hablum minallah, betul? Hablum minannas ini dikira pahala di sisi Allah. Kalau kita buat atas dasar nak memberi kebaikan kepada orang lain kerana itu adalah perintah Allah. Kerana kita adalah pemimpin yang dilantik sebagai khalifah. Ini yang kata berjiwa khalifah. Sentiasa nak bagi kebaikan kepada orang lain. Melalui apa? Pekerjaan kita dan sebagainya. Itu. Subhanallah. Kalau kita ikut Islam, kebaikannya lebih. Kita dapat 2 in 1. 2 in 1 apa? Satu, kita kerja, dapat gaji. Tapi pada masa yang sama, tugas kita sebagai hamba Allah dan khalifah, dapat pahala. Laba pun dapat, pahala pun dapat. Betul? Dunia kita perlukan gaji. Akhirat kita perlukan pahala. Kita buat satu dapat. Dunia pun dapat, pahala pun dapat. Cantik kalau kita bekerja atas dasar ini. Ini yang dikatakan service with heart. Service dari hati. Ini yang kata memimpin dari hati. Boleh dapat sebagainya. Rugilah nanti. Kalau kita ada orang kata, sekarang ni I tak serius lah nak ibadah. Ibadah nanti lepas pencen lah. Silap. Peluang beribadah sebenarnya sebelum pencen lebih banyak daripada selepas pencen. Dan minta maaf kalau saya katakan, saya nak betulkan dalam Islam tidak ada istilah pencen. Sebab tugas kita adalah hamba Allah, tugas kita sebagai khalifah. Kita tak ada pencen. Kita hanya tukar kerja je. Tukar kerja. Sekarang dah pencen 60 tahun, kita kata pencen tak, tukar kerja. Nanti kita terus memberi kebaikan. Melalui apa? Peranan kita. Sebagai bapa, sebagai datuk. Kalau diri ini, carilah aktiviti masyarakat, jadi AJK Surau ke, ataupun apa-apa yang boleh memberi kebaikan kepada orang lain. Ataupun kita mengajar orang lain tentang apa kepakaran yang kita selama ini. Transfer teknologi. Ini penting. Tak ada istilah pencen dalam Islam. Hanya ada istilah tukar kerja ataupun tukar cara beribadah kepada Allah. Dapat InsyaAllah. Baik. Okey, ada pertanyaan apa-apa? Ada lagi 10 minit. Kalau saya tak buka nanti, ni slide ni ada 7-8 slide tapi tak apalah, tak habislah Tapi kalau ada pertanyaan saya. Ya, silakan tuan. Waalaikumsalam. Abdul Hakim. Saya nak sebut tadi yang Ustaz pendidikan dari awal ni, tapi tekankan daripada awal, tekankan kasih sayang. 7 tahun yang awal, 6 tahun yang awal nak kasih sayang. Tekankan. Ya. Kita bagaimana kita follow apa yang Nabi buat. Ya. Tapi kalau kita tengok pendidikan di Jepun, dia menekankan pendidikan awal tu disiplin. Dan kita tengok negara Jepun kini dia yang hebat. Satu person sendiri yang hebat. Banding dengan negara kita, negara Islam kini berbeza. Boleh Ustaz uraikan? Bagus, soalan bagus sebab saya pernah juga duduk 2 bulan di Jepun di Baraki, tengok sikit-sikit cara budaya dia kerja, cara dia mendidik dan sebagainya. Baik. Dalam hal ini kita tengok 6 tahun yang awal anak-anak 6 tahun awal iaitu sejak beberapa bulan sampai ke umur dia 7 tahun ataupun 6 tahun ini input yang kita nak masuk ialah kasih sayang. Input dia kasih sayang. Pendekatan dia bermain dan bergurau. Baik. Artinya apa saja input yang kita nak kita buat, katalah kita nak bagi input ilmu, nak kenal Allah ke dan sebagainya, tapi dalam bentuk bermain dan bergurau. Sebab tu kita nampak kadang-kadang anak-anak ni sampai dia panjat-panjat tangga, inna ataina bakal kausar pasal ini rabbi kawan hari lompat sini, lompat sana, lompat sini, biar dia macam. Jangan tekankan sangat dia mesti menghafal macam ni apa. Dia jalan gitu secara natural.
Boleh faham ya? Tapi yang penting kasih sayang. Dan juga kita bagi dia bermain dan sebagainya. Baik. Bila start aja 7 tahun, tak maaf ya. Kat sini ada do's and don'ts. Dah kena ada disiplin. Di sinilah yang kita tengok ya. Jepun kalau kita tengok dia dah ajar adab. Dah ada jaga adab ni, disiplin ni. Dia mesti pandai menguruskan diri sendiri. Okey, masuk dalam kelas, guru dengan pelajar-pelajar basuh tandas. Kita kata ya. Dia kata. Kemudian misal kata makanan yang dia ambil makan dengan keadaan yang bersih dan sebagainya. Semua ada, betul. Sebab tu kita boleh dah ajar adab makan, adab masuk rumah, betul. Adab berpakaian. Ni adab-adab semua 7 tahun yang kedua. Ni faham ya? Ada do's and don'ts. Di sinilah kita rasa hebatnya ya oleh Jepun ni dia ambil intipati ya kaedah ya adab ni walaupun mungkin adab dia dengan adab Islam berbeza contoh. Tetapi apa yang dia ambil adab tu memang itu yang dia. Tapi kita sekarang sebaliknya. Sebab itu kita nampak ya kita tak inculcate, kita tak buat proses penitipan nilai awal-awal kepada anak ni tentang macam mana dia boleh mengurus diri dia sendiri. Betul. Contoh supaya kita nampak. 7 tahun kita ajar apa? 6 tahun sebelum Awaluddin Ma'rifatullah, kenalkan Allah. Ya, 6 tahun belum tu masa dia main-main, siapa yang cipta alam ni? Allah. Tak payah ada dalil nakli, tak payah ada dalil akli. Masuk saja. Sebab waktu tu jiwa dia empuk untuk menerima input-input yang bersifat ghaib. Yang berbentuk, kalau dalam bahasa psikologi, supernatural. Dia mudah. Dia tak payah logik. Tetapi, oleh kerana vacuum kekosongan berlaku, Hollywood dia datang dengan cerita-cerita yang berbentuk supernatural yang senang masuk ke dalam minda anak-anak kita. Ya, Superman, Iron Man dan semua ni. Dia, anak-anak kita waktu ini dia takkan, kenapa Superman boleh terbang, dia tak pantai tentang gravity. Dia nampak je dia boleh masuk terus. Sebab ya hati tu memang Allah install supaya dia mudah untuk menerima ghaibiat. Waktu ni sepatutnya Allah berkuasa, para malaikat melihat kita dan sebagainya. Tetapi oleh kerana input ghaibiat yang sebenar tak ada, input supernatural yang datang daripada nilai-nilai barat ni masuk. Boleh faham ya? Peringkat 7 tahun dia bantang, tapi iman terus diberi. Ajar tentang apa? Ajar tentang solat. Ini penting. 7 tahun dah ajar tentang solat. Okay? 7 tahun dia ajar tentang solat, gini. Sebab 6 tahun sebelum tu dia kenal Allah. Belum saya kaitkan dengan Jepun tadi. Ya. Sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun, ada 3 tahun. Betul? 3 tahun, 1 tahun 365 hari. Betul? Ya? 365 hari, satu hari 5 waktu solat. Betul? Kira berapa? Siapa yang ada kalkulator? Daripada 7 tahun sampai ni lebih kurang 5,000 lebih. Saya dah kira 5,000 lebih. 5,000 lebih inilah yang seorang ayah dan seorang ibu kena latih sebanyak 5,000 kali supaya anaknya boleh solat, latih, bimbing, tunjuk, mengajak. Kadang-kadang kita dalam pendidikan gagal kerana kita banyak mengajar, bukan mengajak. Boleh faham? Mengajak tu sama-sama buat. Ya, kita pemimpin kena bersama. Ya, buat dan sebagainya. Akhirnya sampai ke peringkat 10 tahun. Dia tak solat juga. Waktu tu boleh gunakan senjata terakhir, rotan. Boleh faham? Ya? Rotan. Dengan syarat dah 5,000 kali lebih kita ajak dia setiap kali waktu. Kalau kita ajak baru 100 kali, kalau kita ajak hanya 30 kali atau tak ajak, kemudian tiba-tiba nak rotan, kita tidak layak merotan. Kita layak dirotan. Kemudian orang tanya kepada kita, kenapa solat penting sangat tak? Solat, kalau nak buat solat, dia ada chain reaction. Boleh faham? Dia ada kaitan dengan yang lain. Dia bila solat ni, dia ada, sebab tu bila Rasulullah kata, solat ni penting sebab dia ada kaitan dengan apa? Kebersihan. Betul. Dia kena kenal najis, kena tahu tentang air, kena tahu tentang air. Dia ini datang dengan apa? Time management, betul? Dulu, mak bapak kita tak tahu tentang time management. Yang penting dan segera. Yang segera tapi tak penting. Yang penting segera. 4 quadrant. Wah, macam tu. Dia tak. Very simple. Menjelang maghrib, anak-anak mesti balik rumah.
Tak balik rumah, dia cari. Betul? Dan sebagainya. Kena ikut ayah pergi surau. Dan sebagainya. Ini. Sebab time management dia akan betul. Kalau dia solat dia betul. Dia kena tidur awal. Sebab apa? Nak bangun solat subuh. Betul? Sekarang tak ada TV. Akhirnya time management tak betul. Sebab nak jaga solat saja, time management tadi apa? Kebersihan. Kemudian apa? Aturan ketaatan. Dia tahu. Ini bos, imam. Kamu makmum. Kena buat gini, kena buat gini. Okey. Tadi kebersihan. Time management. Datang lagi. Penghormatan. Betul. Adab pada orang tua dan sebagainya. Sebab ini penting. Apa lagi datang? Subhanallah. Banyak daripada solat ini. Subhanallah, sebenarnya Islam lebih hebat daripada Jepun. Tapi apabila kita meninggalkan Islam, subhanallah, Jepun nampak lebih hebat. Kenapa? Sebab kita tak mengamalkan nilai-nilai ini. Saya nak tanya, sungguh-sungguh, ya, frankly speaking, kalau kita tengok ya, berapa ramai ibu bapa yang merotan anak mereka kerana tidak solat berbanding sebab-sebab yang lain. Rotan sebab solat sikit sangat. Tak ada, hampir tak ada. Sebab apa? Tak lulus periksa. Ada rotan. Betul? Ini dia sebab-sebab yang lain banyak. Betul? Ini jadi masalah. Boleh faham maksud saya Subhanallah. Kalau gitu, ini latihan integriti. Solat, latihan integriti. Kita hanya boleh bercakap, kita hanya boleh berbuat, kita hanya boleh bertindak apa yang telah ada dalam SOP. Betul? Nak masuk solat, Allahu Akbar. Hanya Allahu Akbar. Boleh tukar. Subhanallah. Boleh? Tak boleh. Walaupun baik, ni SOP dia. Jadi anak tahulah ini. Dia terang. Berhayatan lagi solat dan sebagainya. Letakkan tempat yang paling kita muliakan ke tempat yang paling hina. Waktu tu kita menghinakan diri kita sebagai hamba Allah. Betul? Lebur dan hancur semua ego kita ke bawah. Betul? Waktu solat, subhanallah, kita samakan antara mulut, perut dan dubur kita. Minta maaf ya. Ini lambang keinginan kita sebagai binatang yang berkaki 4 apabila berhadapan dengan Allah. Tapi benda-benda ni, nilai-nilai ni tak ada dan sebagainya. Akhirnya Jepun hebat. Sebab Jepun ada integriti. Bayangkan, saya dengan sahabat pergi, okey, dah pergi nak pergi hotel sana, ni hotel sini, terlajak jalan. Apa yang pemandu teksi buat? Pemandu teksi tu buat dulu. Bila terlajak jalan, dia tutup meter dulu. Sampai ke jalan betul baru start balik. Sini, jalan tak sesak, pergi jalan tempat meter lain. Betul. Sebab apa? Budaya. Sebab itu penting kita kembali kepada ini. Sebab itu ini disedari oleh Muhammad Abduh, minta maaf, seorang ulama Islam ketika dia pergi ke Paris, kemudian dia balik ke Kahirah. Ketika dia pergi ke Paris, dia kata, aku lihat Islam tanpa Muslim. Dia pergi ke Paris, aku lihat Islam tanpa Muslim. Amalan Islam ada, orang Islam tak ada. Punctuality, ya, kebersihan, cinta kepada ilmu. Betul tak? Ini kita budaya ikrar, betul? Betul, kebersihan. Kita sekurang-kurangnya mesti orang Islam 3 kali 5, 15 kali basuh muka dalam satu hari. Betul tak? Kalau betul-betul, 15 kali basuh muka. Kita ajaran kebersihan. Tapi bila dia pergi ke Paris, dia kata dia nampak kebersihan ada, punctuality ada, cinta ilmu ada, budaya research and development ada, penyelidikan ada. Ada Islam, tak ada orang Muslim. Dia balik ke Kahirah, tempat dia balik, aku lihat Muslim tanpa Islam. Janji Melayu. Kalau dekat Arab dia kata janji ba'da bukra esok datang lagi. Buat esok datang lagi. Tak siap lagi. Mana? Apa? Prostitution. Apa ni? Bertangguh dan sebagainya. Kebersihan, tak ada kebersihan. Dan sebagainya. Subhanallah, kita kena mulakan. Ini yang dikatakan insya-Allah. Sebab itu saya katakan Jepun ke ataupun mana-mana nilai saja yang ada, subhanallah, apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Artinya setiap bangsa ni ada kebaikan. Betul? Jepun ada kebaikan dia. Di segi manufacturer. Barat di segi keadilan dia. Cina di segi kerajinan dia. Arab di segi keberanian dia. Semua ada sifat-sifat baik. Orang Melayu apa? Kebaikan dia. Sopan santun. Nak bertikam keris pun pantun juga lagi. Betul lah. Itu baik kita ni. Betul. Sebab tu Islam datang ke tanah Melayu bukan melalui peperangan. Islam datang ke tanah Melayu dengan perkahwinan, dengan perdagangan dan juga dengan sebab kita harmoni. Kita ada kelebihan itu. Jadi Islam datang apa? Untuk menyempurnakan dan sebagainya.
Jadi Jepun tadi disempurnakan, China disempurnakan, Barat disempurnakan, Melayu disempurnakan. Tapi dengan meninggalkan Islam. Bukan saja kita hilang Islam, tetapi kita hilang nilai-nilai trust yang memang dah sebati dengan kita. Betul tak? Melayu katanya adab sopan, betul. Sopan santun dan lembut. Sekarang Melayu pun dah jadi kasar. Kenapa? Hilang. Jangan tengok generasi sekarang, Jepun pun mengalami decadent. Maksudnya, apa ni? Kemerosotan. Generasi muda sekarang tak ada macam generasi tua dulu selepas Hiroshima dibom, bukan? Dia sekarang dah melama kemerosotan. Sebab apa? Sebab dia perlukan suntikan agama untuk menjadikan manusia hebat. Dengar ya, sebagai rumusan, Islam adalah pasangan hidup manusia. Islam adalah pasangan hidup manusia. Tanpa Islam, manusia tak boleh hidup dengan sempurna dan tak boleh jadi pemimpin yang baik. Jadi saya rasa itu sajalah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah pukul 11.30 dah. Boleh berhenti pengurusi? Kalau diizinkan? Okey. Sekian ya. Mudah-mudahan pagi Jumaat ini pagi yang barakah untuk kita. Dapat dekatkan dengan Islam dan insya-Allah kita katakan yang lelaki pergilah ke masjid, dengarlah khutbah, itikaflah di masjid dan sebagainya, itikaf bila masuk dan carilah ketenangan dekat dengan Allah. Begitu juga orang wanita dan sebagainya. Hari ini adalah hari raya kita dan sebenarnya kita bergembira. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah dengan penyaksian yang amat mantap sekali daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi semoga kita semua lepas ni kita sesama lah memperingati sesama kita untuk memperkukuhkan nilai Al-Amin dan juga Al-Qawi. Kompetensi, integriti memang wording FCC yang kita selalu pakai. Untuk senang kita ingat dan juga kita amalkan. Jadi untuk menghargai Tuan Ustaz yang pakai hari ini, saya dengan Tuan Haji Banadir untuk menyampaikan Ustaz. Jadi cukup semua untuk jamuan. Saya tutup nanti tasbih kafar dan